Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada kumpulan Ahbab Mustafa. Sempoi, pembukaan yang semangat kali ini. Betul. Terbaik. Dan kepada anda bersama dengan kami, saya Don Daniel Don Biajid. Ya, seperti biasa saya Fakhrul Razi Kamarudin. Dalam rancangan Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian yang dibawakan oleh penaja utama kami, Olive House. We begin with nature. Ini Alibaba lah. Kasim Baba. Sekali semangat sangat Ustaz Don. Ya, ayo betul. kenal kita. Betul. Wah, ni semua bawa geng. Itulah pasal hak ni semua ikut mazhab Ustaz Megat ni. Ustaz Megat pula. Ustaz Fakhrul ni. Semalam depa 3 Abdul. Semalam 3 Abdul lah. Hari ni 3 Fakhrul lah. 3 Fakhrul. Ustaz Don, ni anak ayam tinggal berapa? Anak ayam tinggal 5. Oish. Anak ayam turun 5. Okey. Mati sekok tinggal 4. No. Majlis kita ni, majlis ilmu ni, Ya. dia adakan Taman Syurga. Okey. Tak kira di TV, Facebook, YouTube, mana tempat semuanya berkat. Berkat. Itu dia. Sampai ke sana Pasal apa kita nak bincang macam ni? Pasal Ustaz Don, Okey. kita nak ucapkan terima kasih juga semua yang sokong kita ni, yang tonton di Facebook, di YouTube, di semua social media kita ni. Ya. Sebab kita harapkan anda boleh share, kongsi lagi banyak. Ya. Semalam dekat 300 share. Tu dia. 300 share, ada 500 komen, ada 30,000 tontonan. Subhanallah. Di Facebook kita saja. Yang dah masuk kuis pun dekat lebih kurang 350. Semalam saja. Bukan nak tipu, data saya tulis. Tu dia. Nak ceritanya, kalau anda kongsi, walaupun kita mungkin tak sempat tengok dan sebagainya, kita kongsi untuk orang lain tengok. Iya, betul lah. Man dalla 'alal khair kafa'ili. Kafa'ili. Siapa tolong bagi orang kebaikan, dapat. Subhanallah. Dan kepada anda semua, insya-Allah hari ini perbincangan kita akan berkisar sekitar perbincangan salah faham dalam ibadah haji. Tambah pula lah ni zaman gadget lah apa semua. Nanti jangan pergi sampai situ. Kita akan bincang insya-Allah. Kemudian kita akan jemput tetamu kita, Fadilatul Ustaz Fauzi Mustafa kita. Masya-Allah. Itu semua orang lama. Sebelum kita masuk TV, depa masuk TV lebih awal. Banyak pengalaman kita nak minta Ustaz kongsi. Betul, salah faham dalam ibadah kita kan. Ibadah haji dia nampak dah betul. Betul. Rupanya tak kena. Allah, yang tu yang kita nak perbetul. Dan kepada anda jangan lupa, setiap kali kita bersiaran, kita akan ceritakan syarat-syaratnya. Betul. Kita akan umumkan pemenang harian. Betul. Dan kita akan bagi tahu apa yang kita sediakan kepada pemenang nanti di hujung nanti. Sebab tu kena tengok. Betul. Dan pergi ke Facebook kita, jawab soalan kuis tu. Ramai yang jawab, ada dekat 400. Okey. Tapi kita silap. Tekan link di sana dan juga ikut syarat-syarat penyertaan. Betul, jangan kalut. Memang suruh cepat tapi jangan kalut, nanti rugi. Okey, satu lagi. Ya. Kalau sebelum ni Ustaz Imam Muda Megat kita membawa perbincangan kita di sekitar bumi Madinah. Betul. Hari ini perjalanan beliau akan mula menjejakkan kaki masuk ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Yes, tolong share dengan semua orang, bagi tahu sebab permulaan kita adalah berkaitan dengan seorang Sri Kandi yang merupakan antara orang yang mati syahid awal di zaman awal-awal Islam. Ya, boleh? Nak tahu siapa kena tengok. Wallahu a'lam. Jangan lupa teruskan bersama dengan kami insya-Allah. Okey, Ustaz Fakhrul, kita nak ke mana sekarang ni? Baik, kita nak saksikan terlebih dahulu syarat-syarat kuis harian kita. Jom kita check it out. Check it out. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita kembali dalam Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian. Dibawakan oleh Olive House. We begin with nature. Jadi Ustaz Fakhrul, seperti yang kita janjikan kepada semua sidang penonton, kita nak bincang tajuk salah faham dalam ibadah haji. Jadi kita tanpa buang masa, mari kita mempersilakan guru kita, Fadilatul Ustaz Fauzi Mustafa untuk bersama dengan kita. Falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum
Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Assalamualaikum. Tahun lepas itu apabila berjumpa tak ada nak buat apa. Tahun ni boleh salam nanti show. Ambil berkat Ustaz. Sila Ustaz. Selamat datang Ustaz. Sama-sama masih. Allahu akbar. Terima kasih Ustaz. Allah sentiasa merahmati Ustaz, memberkati Ustaz, memberikan kerja dakwah Ustaz. Wa iyyakum. Amin. Style lo dah pakai duduk atas ni. Pakai lagu tu nak buh lagu tu fest kat atas. Ini Arab mana ni? Comel Ustaz. Comel. Arab mix Korea. Arab Miss Korea. Allah. Ustaz dari mana hari ni tadi? Dari rumah. Dari rumah. Allah mudahkan urusan Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Ustaz, Ya. kalau bila kita cerita Baitullah kan Ustaz kan? Ya. Hari ni kan semua orang pakat mulalah dah. Ya. Dah orang kata panah enjin lah. Duk ulang kaji dan sebagainya. memang tajuk kita salah faham tapi tak syok lah kita mula salah faham. Kita nak mula macam ni. Saya nak mula satu dulu. Ustaz, kalau dengan Baitullah, benda apa yang paling Ustaz akan suka buat kalau Ustaz sampai sana? Ya. Alhamdulillah. Setakat ni semua saya suka. Yang paling saya suka tengok semua tu apa? Bagi tahu semua apa? Semua. Tapi yang paling saya suka tengok Kaabah ya. Tengok Baitullah ya. Tengok Baitullah. Ya, sebab salam Baitullah kan. Tengok Baitullah je. Cukup dah. Allah. Dia menenangkan hati, menenangkan jiwa. Relax, dapat pahala. Subhanallah. Kerana yang tu pun jadi penawar tu. Betul. Pasal itu setiap rumah kita kebanyakannya ada gambar Kaabah. Betul. Betul. Walaupun tak biasa pergi. Malah di sejadah pun ada. Betul Zat. Tak apa. Ya. Bayang-bayang pun tak apa dah nampak kan. Kita tenang. Subhanallah. Itu rumah Allah yang pertama. Kiblat kita betul. Wa hadzal baladil amin. Masya-Allah. Okey Ustaz, mukadimah awal ini mukadimah awal tapi jangan jual banyak sangat. Kita ada 2 minit Ustaz. Okey. Manusia boleh lari tak daripada buat salah Ustaz? Tak boleh lagi. Manusia tidak maksum lah. Mesti ada salah, silap. Tersalah dan tersilap. Termasuk silap faham, salah faham. Kalau betul semua Rasul malaikat lah. Malaikat lah. InsyaAllah. Bila kata manusia tak ada salah, adakah dalam ibadah haji ni ada berlaku salah faham? Confirm. Memang ada. Setiap tahun ada. Dia tak cerita tu. Mana ada? Sebab itu ada petugas-petugas pembimbing haji. Diletakkan di sana dan setiap malam ada pembimbing haji akan bagi tazkirah. Nak remind balik, tazkirah balik ya, supaya apa yang kita belajar di Malaysia, kursus-kursus haji tu dia ingat balik. Sebab besok nak buat kerja apa? Pembimbing haji akan remind balik. Tapi ada yang absent. Shopping. Allah. Itu masalah dia. Maknanya bukan dari segi kemudahan, insya-Allah. Insya-Allah. Tim daripada Malaysia, mana-mana package pun akan sediakan perkhidmatan pembimbing haji. Pembimbing haji ya. Termasuk haji package Furada, package VIP lah kan. Semua ada. Hak Muassasah Tabung Haji ada, package haji Furada untuk VIP pun ada juga. Semua ada pembimbing haji. Okey. Jadi pembimbing haji inilah yang akan membantu membimbing mereka dan ada waktu-waktu kuliah mereka. Jadi kepada semua yang menonton hari ini, satu perkara yang kena tahu sebagai mukaddimah, bila kita bincang salah faham ni, jangan terpa kata tu dia lah tak mengajar, tu dia lah tak habang, haji duk harap salam Baitullah saja. Jangan kata macam tu. Sebenarnya kemudahan dah disediakan, majlis ilmu juga disediakan, hanya terserah kepada kita yang mana kita nak ambil. Betul salah tu Ustaz, mungkin sebab dia pergi kursus haji dah. Kan pergi kursus haji dah. Itu di sana pun dah disediakan. Betul. Tapi dia buat salah faham, tersalah juga tu sebab apa? Dia terlupa ke tak ke macam mana? Dia silap faham, dia belajar lain. Dia faham lain. Dia tak fokus. Masa belajar tak fokus. Yang kedua, dia dapat pandangan dari mufti-mufti yang tidak bertauliah di luar sana. Ramai pembimbing haji tidak bertauliah. Jadi dengar cakap kawan dia dengar cakap member dia dengar cakap office mate dia dengar cakap jiran dia. Faham. Itu punca dia. Ya, jadi ramailah mufti-mufti tidak bertauliah yang bagi pandangan kepada dia, akhirnya silap faham. Dia bercampur aduk lah. La ilaha illallah. Baik, sebelum kita berpindah kepada berhenti seketika untuk kita bersama dengan Ustaz Megat. Sebab tu orang kata mengaji ilmu ni ada 3 jenis orang. Ustaz, satu, tadi dia tak faham sebelum dia tengok salam Baitullah. Sampai sekarang pun dia tak faham lagi. Tak apa, sebab tadi tak faham, sekarang tak faham. Okey.
ada yang tadi tak faham, sekarang dah mula faham. Alhamdulillah. Yang ni kita mau. Okey. Yang nombor 3 ni tadi dia tak faham. Lah ni dia salah faham pula. Oh, dah tengok salah faham. Hak tu lagi tak mau. Hak tu lagi Jadi tak mau. teruskan bersama dengan Salam Baitullah. Okey. Supaya jangan salah faham. Jom kita bersama dengan siapa ni? Kita nak bersama dengan Ustaz Megat. Ya. Dia nak bawa kita nak pergi tengok Siapa? apa ni makam syuhada yang pertama. Sila bagi sikit intro. Oh, ada intro sikit. Sikit lah. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana. Dan kau pun tega memilih syurga walau terpaksa mengorban nyawa. Sikit dah, jom. Jadi Kita jom bersama dengan Ustaz Megat menziarahi Sumayyah. Rihlah Haramain. Inilah dia kota suci. Untuk menunaikan haji ataupun umrah bolehlah dikesan atau diketahui di sini tempat yang hari ini dijadikan tapak eskalator daripada Bukit Safa bagi sesiapa yang ingin naik ke tingkat 2, 3 ataupun 4 ataupun tuan-tuan keluar daripada gate An-Nabi, pintu Nabi SAW di Masjidil Haram dan berjalan ke arah kiri dapat melihat bangunan eskalator ini. Al-Arqam bin Abil Arqam telah memberikan atau mewakafkan rumahnya untuk Nabi SAW mengajar kepada para sahabat. Ketika itu mereka datang dalam keadaan tidak diketahui oleh orang lain, ya, di tengah-tengah malam, di tengah hari mereka datang untuk belajar agama, belajar iman daripada Nabi SAW yang lahirlah daripada madrasah ini, ya, orang-orang yang kukuh iman mereka seperti keluarga Ammar bin Yasir, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang mulia, dan orang-orang yang terakhir di kalangan 50 terawal yang masuk Islam di sini adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yang kedua-dua orang ini ketika memeluk Islam membuatkan orang musyrikin menjadi ketakutan dan tidak mampu lagi untuk menggugat orang-orang Islam. Kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik, sebaik manusia, menggoncang dunia, mencipta sejarah.
tanah perkuburan Syubaikah adalah tempat perkuburan Sumayyah. Ketika mana Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat Nabi yang belajar di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang kita lawati sebentar tadi, membawa balik Islam ke dalam rumah sehingga ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah memeluk Islam. Bahkan Islam mereka begitu hebat, begitu teguh. Walaupun diseksa oleh orang-orang musyrikin, oleh Abu Jahal, tetap tidak bergoyah iman mereka. Sehingga akhirnya Sumayyah dibunuh. Allahu Akbar. InsyaAllah Ustaz Don. Ha. Saya letak jawatan. Awak Dia boleh nyanyi lagi. nyanyi boleh, bawa Ngaji orang boleh. lagi. Masya Allah. Tak ada ah. Ini semua dengan Megat dah. Habis tak. Terima kasih Ustaz Megat. Masya Allah, itu bawa kisah, bukan saja kisah perkumpulan Syubaikah, Sumayyah, syuhada pertama. Dia juga berceritakan tadi apa? Rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Benar. Benar begitu. Macam mana Ustaz sikit tadi, Ustaz ada sebut kat kami sikit tu. tadi. Lah. Saya terharu lah sebab bila dengar Ustaz Megat cerita tentang itulah diwakafkan rumahnya oleh Abi Al-Arqam kepada Nabi kan, dakwah kan. Itulah wakaf yang pertama dalam Islam. Subhanallah. Wakaf rumah yang pertama. Jadi kita ni yang keberapa tak tahu lah ya. Allah. Masya Allah. Kalau siapa tak mau melalui jalan wakaf ni rugilah. Rugi. Banyak pahala Al-Arqam tu. Sampai sekarang. Ya. Sekarang, subhanallah. Sampai sekarang tadi Ustaz Megat kata di sinilah tu dia tunjuk tu. Ada pintu siap tu. Arqam. Okey, Ustaz. Ya. Bagi mukadimah salah faham. Apa yang Ustaz nak sentuh dulu yang pertama bila disebut salah faham dalam ibadah haji? Ya. Sila Ustaz. Okey, terima kasih. Sebelum pergi haji ni, ada orang salah faham haji ni untuk orang tua-tua. Maknanya lepas penceng baru pergi haji. Dah dapat cucu cicit baru pergi haji. Haji bukan untuk orang muda-muda, untuk orang tua. Silap. Itu salah tu. Sebab bila dah pergi waktu tua-tua ni, nak beritahunya banyak kemampuan dari segi tenaga dah kurang dah. Sebab haji ni ialah satu ibadah yang memerlukan kekuatan tenaga fizikal. Nak tawaf, nak sa'i, nak apa ni, melontar lagi. Dan kalau kita lihat, penginapan bukannya dekat. Nak melontar tu ada yang 5 km berjalan. Sampai, saya sebutlah nak beritahunya kadang-kadang sampai terpaksa guna wheelchair. Ya, dan kadang-kadang tak sempurna lontaran kita, tak sempurna tawaf kita, tak sempurna sa'i kita. Maka itu silap faham sebenarnya. So nak pergi haji, pergi waktu muda. Ada tenaga. Dan kita boleh buat dengan sempurna. Dan sebaiknya waktu muda sebab kita dah balik haji, kita insaf lah. Kita dah jadi orang baik. Takkan dah dapat haji dah jadi orang jahat lagi kan. Jadi kita dah jadi ubah. Jadi semua rakyat kita ni baik dah. Sebab pergi haji waktu muda. Kemah juga pemikiran begitu. Style Ustaz. Ya. Itu yang pertama. Jadi salah faham yang pertama ialah haji tak kira umur. Jangan pergi haji, pemikiran kita, mentaliti kita waktu tua. Itu silap faham. Silap faham. Supaya yang pertama tadi supaya dapat cepat kalau kita berlaku apa boleh taubat, boleh berubah diri. Ya. Dan kalau ramai muda-muda yang pergi maka ramailah jadi orang baik. Baik. Betul. Dan haji kita lebih sempurna lah. Sebab kekuatan tenaga fizikal. Betul. Kalau Ustaz ada pengalaman sikit ke ada. Cerita sikit. Pengalaman kita. Cerita. Pengalaman. So, ini cerita dah ialah arwah dah, orang ni arwah tapi tak sebut nama lah ya. Jadi dia gunakan kudratnya. Saya ingat beberapa kali dia buat tawaf, dia sudah sakit, demam, sakit orat dan sebagainya. Akhirnya terlantar kat bilik hotel, tidak bergerak ke mana-mana dah. Sebab sakit tua ya. Saya kata apalah, sakit tua ni tulang pun tak kuat. Dia punya orak pun tak kuat. Sendi lari lah. Jadi tak ada orang bantu-bantu dia, tak ada siapa-siapa nak bantu, ahli keluarga pun tak ada. Jadi harapkan petugas-petugas tabung haji ataupun petugas-petugas pembimbing haji, mereka pun banyak lagi kerja lain nak buat. Ya. Betul, bukan jaga seorang. Ya, ramai. Allah. Ribu. Tu Allah. Cuba Ustaz kita tengok tu berapa ramai tu. Tapi betul lah Ustaz. Sebab tu kalau kita tengok orang Arab ke orang mana, depa muda-muda depa dah pi dah. Depa mai, depa buat Siap dia angkat orang lagi. Tengok orang Turki. Ni. Ya, macam gerabak kereta api. Dia cantumkan tangan dia. Dia lah pergi umrah je tawaf kan. Masya-Allah dia buat haji. Tengok. Memang muda. Tak hilang kan.
So yang pertama, Ya. untuk pengetahuan semua, salah faham yang kita perlu perbaiki adalah haji bukan hanya untuk orang tua sahaja. Ya. Siapa yang ada tambah ilmu, Kemampuan. ada kemampuan, pergilah seawal usianya. Ya. Semoga Allah mengurniakan haji yang mabrur kepada mereka yang ada di sana hari ini. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, Kita nak amin. ke mana Ustaz Bakrut? Baik, kita nak berehat seketika. Teruskan bersama kami. Lepas ni kita nak sambung tentang salah faham haji. Tapi kita nak saksikan terlebih dahulu tentang soalan kuis kita. Iya. Yes. Jom jumpa selepas ini dalam Salam Baitullah. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR Tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Hari ke hari yang difikirkan kisah cinta dan kasih sayang, lupa mati tinggalkan sembayang, sesal diri tak kepalang. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli al-kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Harta dicari setiap hari, siang dan malam lupa diri, anak dan
قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada kumpulan Ahbabul Mustafa. Masih lagi bersama kami dalam Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian, dibawakan oleh Olive House. We begin with nature. Baik, macam mana? Hari ini meriah kan dengan qasidah adik-adik kita. Subhanallah, Allahul Kafi Okey Mantap semua. InsyaAllah. Dan kepada anda teruskan share dan juga like, komen-komen di Facebook kami dan juga YouTube. Sebab nanti saya akan bacakan komen-komen anda untuk kita tahu tentang perkembangan-perkembangan terkini lah. Mungkin ada pengalaman-pengalaman anda yang dah pun mengerjakan ibadah haji dan juga umrah. Boleh kongsikan di sana insyaAllah. Okey, kita nak bersama dengan wartawan lokasi kita Ustaz Faizal Jamal. Hari ini katanya nak bersama dengan jemaah haji kita, dan mereka ni merupakan petugas RTM juga. Kaki tangan RTM nak kongsikan tentang pengalaman bagaimana mereka berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Jom kita bersama dengan Ustaz Faizal Jamal dah pun bersedia talian. Assalamualaikum. Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Baiklah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Hari ini istimewa. Saya bawakan dua sosok tubuh yang sangat rapat dengan RTM, sangat dekat. Terutamanya di bahagian berita ehwal semasa RTM. Di sebelah kiri saya ialah Haris Fadlin. Beliau dari unit automasi berita ehwal semasa. Ini bahagian teknikal lah. Dan manakala di sebelah kanan saya, kalau masih ada peminat beliau lagi, inilah dia Habibullah Abu Bakar, bekas DJ klasik, bekas DJ nasional dan juga bekas pembaca berita radio RTM. Kalau biasa dengar biasa pagi-pagi sebut bersama saya Habibullah Abu Bakar dalam berita radio RTM. Inilah dia beliau. Sebelum itu kita bersama dengan Riz dulu. Riz, dalam usia yang masih bertenaga, masih kuat, bagaimanalah rasanya dapat datang menjadi tetamu Allah kali ini? Alhamdulillah, syukur kepada Allah tahun ini terpilih menjadi Duyufur Rahman, dan saya amat rasa bersyukur sangat dan amat berterima kasih kepada keluarga saya yang selalu mendoakan saya di sini, kepada isteri yang selalu mendoakan, selalu menguruskan apa yang selama saya uruskan di tanah air, sekarang ni di rumah ke apa ke, sekarang ni urusan dia yang menguruskan anak-anak. Dan InsyaAllah. Jadi setakat ni Riz, menjelang hari wukuf ni dah bersedia ke? Alhamdulillah, dari segi semangat tu ada. Untuk ini persiapan ni ialah untuk menjaga kesihatan saya lah dalam proses untuk ke hari manasik haji nanti, insyaAllah. Jadi saya nak ada ucapan untuk ahli keluarga di Malaysia. Kepada ibu bapa, redha ibu, redha abah, iringi perjalanan saya ke sini. Papa, mama, seluruh ahli keluarga yang mendoakan saya di sini. Moga-moga Allah membalas segala jasa dan budi kalian semua. Assalamualaikum. Baik, Riz, terima kasih. Baiklah, kita bersama dengan Abang Habib lah, Haji Habib lah. Datang seorang atau datang seorang dengan ataupun dengan isteri? Saya berdua dengan isteri saya. Alhamdulillah kami dapat tahun ini. Sebenarnya kami ditawarkan pada tahun 2000. Sebaik saja saya pension, saya dapat tawaran ke Mekah. Tapi dia kerana kita ada kekangan COVID kan, ini tertunda sehinggalah alhamdulillah tahun ini kami dapat ke Mekah. Jadi bagaimana rasanya bila dah sampai ke Tanah Suci sebagai tetamunya kali ini? Saya rasa kalau Faizal tanya siapa-siapa pun umat Islam yang berpeluang untuk sampai ke Tanah Suci, perasaan terharu, perasaan gembira dan perasaan teruji yang teramat sangat. Siapa-siapa pun akan bagi jawapan yang sama.
seperti juga saya. Amat terharu dan amat bersyukur sekali. Dan Habib, ada apa ucapan untuk ahli keluarga di tanah air? Untuk semua masyarakat di Malaysia lah, untuk rakyat kita di Malaysia, saya ucapkan terima kasih. Khususnya untuk anak-anak saya, jaga diri baik-baik sepanjang ayah dan mama di sini. InsyaAllah ayah dan mama akan balik pada 28 Julai nanti. Baik, Abang Habib. Masih Riz. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Teruskan bersama dengan Salam Baitullah. Kita bersama kembali dengan Ustaz Fakhrul. Baik, terima kasih FJ. Masya Allah, Ustaz Faizal Jamal yang bersama-sama kita lintas langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, bersama juga hari ini dengan kita dengan RTM. Seorang orang lama, DJ, bekas DJ, dan seorang lagi orang baru. Kedua-duanya dalam situasi yang seorangnya mungkin ada tinggal anak isteri jauh, kan sedih. Yang seorangnya walaupun bersama dengan isteri happy, tetapi akan sebab juga bila kita cerita tentang Mekah, cerita tentang ibadah haji, mendapat panggilan Baitullah, sebab dia sesuatu benda yang tak dapat kita beli, kan. So dia adalah jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan semua Dhuyufur Rahman di sana, insya-Allah. Okey, saya nak raikan rakan-rakan kita Ustaz Don di Facebook Salam Baitullah. Kita nak baca komen mereka yang menghantarkan komen di sana sebagai kita penghargaan lah. Mana saya punya komen Facebook di mana? Okey. Kita tengok ni ramai ni tengah komen di handphone saya buat ada ni. Okey, kita baca sikit. Daripada Halimatul Saadiah, air Zam-Zam kat sana boleh mandi tak? Lagi Ustaz Don cerita sikit. Ada tempat nak mandi dah. Okey. Lagi. Kau lagi di pakat pi sana lah, insya-Allah. Okey. Yasmin Hussein, alhamdulillah, semoga semua ustaz, ustazah, semua petugas tabung haji dan semua jemaah haji menjaga kesihatan, tenaga untuk melakukan perjalanan haji. Semoga semua jemaah haji dipermudahkan ibadah haji dan mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Okey, lagi satu. Okey, Sazliza Abdin, doakan saya untuk menjadi tetamu Allah pada tahun-tahun akan datang, insya-Allah. Okey, yang pantun tak baca. Okey, siapa lagi? Okey, pantun dah hilang. Okey, kita baca pantun satu. Dia bagi pantun. Syahban ni dia bagi pantun. Dia kata, Assalamualaikum tuan-puan, pantun agama. Bila jauh berkirim salam, bimbang terputus hubungan berfaedah. Ilmu haji wajar mendalam, elak salah faham ibadah. Ayuh, terima kasih. Dia balas pantun anak ayam Ustaz Don tadi. Okey, baik. Para penonton semua, salah faham ibadah haji. Kita akan berkongsi selepas ini bersama dengan Ustaz Fauzi Mustafa. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian. Jumpa selepas ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita kembali dalam Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian. Dan kita nak menyambung perbincangan kita. Tapi sebelum itu, izinkan saya menjemput dua orang insan penting dalam perjalanan Salam Baitullah hari ini. Seorang membawa kita mengembara bersama dengan mereka di sana. Seorang membawakan pengembaraan jauh ke dalam sejarah Islam. Jadi mari sama-sama saya mempersilakan Ustaz Fakhrul dan juga Ustaz Megat untuk bersama dengan kita di sini. Falyatafadhal mashkura. Waalaikumsalam. Ahlan. Okey. Ahlan. Good job. Okay, Kelancaran tadi tu. Amin. Terbaik. Barakallah. Terbaik. Okey. Dan apa nama, semoga kesan tadi tu. Amin. Dan Salam Baitullah dibawakan oleh Olive House. Ya. We begin with nature. Kita punya tagline kita lah. Itu tagline kita. Masya-Allah. Baik Ustaz. Ya. Kita berada di bahagian akhir tapi lama. Tadi kita mula salah faham pada permulaan sebelum mula nak pergi haji. Ya. Sekarang kita dah sampai buat haji. Ya. Apa salah faham dia? Okey. Tadi apa soalan selfie tadi kan? Dia tanya di Facebook ni, boleh tak? Jadi boleh selfie untuk kenangan peribadi, collection peribadi kita boleh. Selfie tempat-tempat yang bersejarah tadi kan. Selfie lah. Kalau tidak ada orang boleh ambil gambar kita, selfie. Tapi bukan ada syariah, ya, ujub dan sebagainya, takabur. Ya. Selfie untuk kenangan kita, anak cucu-cucu kita. Simpanan, kan? Opah dah sampai dah bila kita dapat cucu nanti kan. Jadi tidak ada masalah, boleh saja. Ya. Berbalik soalan tadi tentang di saat kita melakukan ibadah haji, ada satu lagi Ustaz Don, iaitu salah faham ada di kalangan jemaah haji, dia tak mandi.
Pula. Tak mandi. Dia tak mandi. Kena haji ifrad kan lama kan. Lama dalam ihram. Dalam ihram tu lama. Dia tak mandi. Sebab tanya kenapa tak mandi, dia takut gugur rambut. Nanti kalau gugur rambut 3 helai dah kena dam lah. Jadi dia pun tak mandi dengan bau hapaknya apa semua kan. Ya Allah, sebenarnya itu silap faham yang berlaku ya. Boleh sahaja mandi, tak ada masalah. Kalaulah katakanlah jatuhnya rambut dengan sebab kita tak buat apa-apa, kita shower kan, mandi ataupun kita guna gayung kan, jatuh rambut dengan sebab air yang tolak, itu tidak ada masalah sebenarnya. Dan yang dalam kursus haji pun dah diajar dah. Bukan sengaja cabut bukan kita gosok ke, kita cabut ke, kita gunting ke. Kena air dia jatuh sendiri, keluarlah berpuluh-puluh rambut pun tak ada masalah, tak kena dam. Kadang sebabkan apa? Dia bila time haji tu sengaja nak cari-cari pula rambut tu. Dia cari. Tak cari pun. Dia tengok kaki, tengok air kan. Kalau cari memang jumpa. Sebab itulah P. Ramli sebut Ustaz. Kerja anak ni apa? Kira bulu kambing. Betul. Bahaya kerja tu nak. Sebab tu orang macam ni bagi saya lah ya. Sebab dia akan timbulkan penyakit anxiety. Tu dia tak bahaya tenang. ni. Tak tenang dia. Tak tenang, risau, cemas apa semua kan. Sebab asyik tengok rambut je. Jadi orang macam ni saya cadangkan bila mandi tutup mata. Tak tengok rambut. Kecuali kalau kita gosok jatuh dengan sebab perbuatan kita, itu lain. Itu salah faham ketika berlakunya haji di sana ya. Sambung lagi Ustaz. Sambung lagi, ada satu lagi penyakit dalam bilik air juga. Okey. Dia tak guna tuala. Astagfirullah. Lepas tu, saya kata Ustaz ni biarlah betul Ustaz. Saya kata kenapa tak guna tuala? Kan dia masuk bilik air kan. Macam tu dia berjalan ting kan. Tuala tak ada. Kenapa? Dia kata sebab tuala kan berjahit. aduh. La ilaha illallah. Saya tanya dia tang mana berjahit tu? Dia kata hujung tuala. Kan ada tepi tu. La ilaha illallah, salah faham lagi. Aduh, Sepatutnya nak beritahu pakaian berjahit artinya yang bercantum tak dibenarkan. Macam kepekat kita kan dia bercantum kan. Kalau tuala mana ada berjahit? Tuala tak berjahit, dia tak bercantum. Oh ya ke Ustaz? Ya. Itu dah sampin. Itu dah sampin tu. Mak kilau punya sampin. Jadi sebenarnya itu nak beritahu. Salah faham yang berlaku ketika kita berada di sana. Ya? Kita nampak sebelum kan. Dan ni ketika berada di sana pun ada beberapa perkara. Dan kita kena ingat. Satu lagi ya. Bila sebut dam haji, orang silap faham. Orang kata ini denda. Tuan kau kena dam haji denda. Dah saya unta dah. Sebab berlakunya jima persetubuhan dengan isteri sebelum tahallul awal dan sebagainya. Contohlah ya. Jadi kena unta seekor. Ataupun meninggalkan wajib haji kenalah kibas ke kambing ke ataupun tadi lah rambut kan kena patutlah kena dam bayar RM5 untuk kalau 2 orang dah RM10 kan untuk 6 orang. Gitu ke? Sebenarnya dam haji itu bukanlah denda. Dam haji itu ialah ibadah gantian. Ibadah gantian. Bila mana kita tak dapat katakanlah ya bermikot di Mina, bermalam bermabit di Muzdalifah, so kena dam haji, itu gantian. Ibadah gantian untuk menyempurnakan ibadah haji kita. Betul Itu rasa haji dia tak diterima lah. Sebab kena dam kan. Itu. Satu lagi sebab masa kan. Balon dan pulun. Satu lagi kita kadang-kadang kita sibuk duk cari apa masalah kita kan, gugur rambut ke, potong kuku ke, memang akan berlaku. Tak sengaja kan. Gini orang gigit kuku kan. Dalam bah gigit kuku, orang bah gigit kuku, kita orang gigit kuku kan. Memang kena lah. Dia perbuatan dia gigit kuku. Bukan orang lain gigit. Dia gigit sendiri. So orang macam ni kalau orang macam ni saya cadangkan yang sering buat kesalahan atau larangan-larangan ketika dalam ihram supaya menyediakan siap-siap buku 35. Kira. Tulis siap-siap. Hari ni aku dah gigit kuku. Okey. Berapa bulan? Katalah 2 bulan 7. 3 bulan 7 aku tak pasal-pasal terlupa aku pergi potong misai. Kumis kan. Gigit andam kan. 4 hari bulan 7 ceritalah apa benda.
So bila dah habis kerja-kerja haji nanti, tunjukkan kepada pembimbing haji. Ini kesalahan saya. Tolong kira berapa? Okey. Berapa ekor unta? Buat total. Berapa ekor kambing? Berapa rial? Seramnya. So saya jalankan bagi semualah, kalau boleh semualah. Ada buku 35 dalam poket, ada pen sekali, catat apa kesalahan kita. Supaya kita tak lupa. Ni saya lupa Ustaz. Saya tak tahu berapa tak mau macam tu. Dia tak teliti dalam ibadah Ini dia. satu saat dia mengajar kita muhasabah dia supaya kita ingat selalu kesalahan dosa kita buat. Balik Malaysia, dia kira hari ni apa dosa aku buat, contohnya pengajaran. Kira. Itu dia. Tapi tulis kat buku sendirilah. Jangan tulis kat Facebook pula. Bukan. Betul juga. Kenapa aku tu kan? Jangan diwar-warkanlah, malulah kita. Tak payah cerita. Yang tu kita dengan kita punya ni. Subhanallah. Baik Ustaz, sebagai penghujungnya. Kalau tadi dah cerita dengan tuala lah. Kalau tanya sekali lagi dia melarat. Okeylah Ustaz. Macam inilah. Sebagai penghujung kita lah. Apa Ustaz nak nasihat kepada semua jemaah berkaitan dengan salah faham ini? Apa perkara yang mereka perlu ada supaya jangan jadi salah faham macam ni? Sila Ustaz. Okey. Bila kita rasa kita dah salah faham, kita rasa teragak-agak, yang ni betul kot, tu salah kot, rujuk siap-siap kepada pembimbing haji. Semualah, kalau kita ikut muassasah tabung haji, dia ada pembimbing dari tabung haji. Betul. Memang ada, setiap hotel semua ada pembimbing tabung haji. Kalau kita ikut haji package Furoda VVIP ni, dia juga kena menyediakan pembimbing haji juga. Dan semua pembimbing bertauliah. Bertauliah. Walaupun dia package Furoda, dia tetap bertauliah juga. Dia guru, maha guru atau tuan guru. Saya ni tukang garu saja. So rujuk pada mereka. Jangan rujuk pada Facebook, jangan rujuk pada Google, jangan rujuk pada kawan, jangan rujuk. Ni kadang-kadang sebilik tu je rujuk, muzakarah sama-sama sebilik. Tanya terus pada guru. Tanya guru pada guru, direct pada guru. Insya-Allah kita akan dapat jawapan yang tepat, maklumat yang betul. Maka hilanglah salah faham. InsyaAllah. Selesai. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Selesai muzakarah begitu. InsyaAllah. Sila, kita nak pergi mana? Baik, kita nak ucapkan terima kasih pada tuan guru kita Ustaz Fauzi. Masih banyak Ustaz Ya, sama-sama. Masih banyak. Masih Ustaz Megat. Esok cerita apa pula kita? Nantikan nanti esok. Nanti pandai. Sadan, kita nak tutup dah ni. Betul. Nak tutup dah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja utama kita Olive House. We begin with nature. Dan terima kasih kepada semua yang bersama kami dalam Facebook. Esok kita jumpa. Kita nak tahu tajuk apa esok kan? Jom kita saksikan promo ini dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. سحر الدين